Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tidak dapat dibayangkan jika kita terkandas di negara asing tanpa keluarga di sisi dan dikelilingi oleh warga asing tanpa mampu pulang semula ke negara asal. Tempoh masa terkandas pula bukannya sehari atau seminggu mahupun setahun, tetapi selama 64 tahun. Inilah yang dialami oleh seorang rakyat Malaysia, Allahyarhamah Mariam Johari atau nama Koreanya Kim Sun-e, yang terkandas di Korea Selatan selama 64 tahun tanpa boleh pulang ke Malaysia sepanjang tempoh itu dan terpaksa berpisah dengan ahli keluarganya. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku kepada mangsa sehingga begitu lama dia terkandas di sana? Mariam binti Johari dilahirkan di Plentong, Johor pada 16 Mac 1921. Pada usia 11 tahun, Mariam berkahwin dengan seorang lelaki yang juga merupakan jirannya. Hasil daripada perkahwinan itu, mereka dikurniakan 4 orang anak. Bagaimanapun, anak keempatnya itu meninggal dunia beberapa bulan selepas dilahirkan. Walaupun begitu, keadaan mula berubah apabila Perang Dunia Kedua meletus. Pihak Jepun berjaya menguasai tanah Melayu dan rantau Asia sekitar tahun 1942. Suami Mariam ketika itu mula menyertai pasukan tentera. Sepanjang pemergian suaminya ke medan peperangan, Mariam menggalas tanggungjawab mencari rezeki buat anak-anaknya dengan berniaga menjual buah-buahan di Pekan Plentong. Pada suatu hari yang malang, perkara buruk terjadi kepada Mariam apabila dia diculik oleh tentera Jepun ketika sedang berniaga seperti kebiasaannya di pekan itu pada tahun 1943. Sewaktu diculik, Mariam dikerahkan bekerja sebagai buruh paksa untuk membina landasan kapal terbang di Senai, Johor. Pada masa dia bekerja sebagai buruh paksa, Mariam telah berjumpa dengan seorang tentera kerahan Jepun dari Korea yang bernama Cho Se-won. Mereka mula berkenalan dan saling jatuh cinta antara satu sama lain. Kemudiannya, selepas Jepun kalah di dalam Perang Dunia Kedua, Mariam bertindak mengikut Se-won balik ke Korea untuk berjumpa dengan ibu bapa dan keluarga lelaki tersebut. Pada tahun 1946, Mariam yang ketika itu berusia 25 tahun melangkah keluar ke dermaga di Pelabuhan Busan dengan lelaki Korea yang dicintainya itu. Mengikut perancangan, selepas ke Korea, mereka akan pulang semula ke tanah Melayu. Namun, keadaan sebenar tidak seperti yang dirancang apabila Mariam terpaksa tinggal di rumah Se-won selama 3 tahun. Sejak itu, bermulalah episod perjalanan Mariam di bumi Korea 6 dekad lamanya sambil cuba mencari jalan pulang. Lelaki Korea itu rupa-rupanya adalah suami orang, jadi mereka tidak boleh mendaftar perkahwinan. Hanya selepas 3 tahun Mariam tinggal bersama keluarga Se-won, barulah dia berkahwin dengan lelaki tersebut pada tahun 1949. Tidak sampai setahun berkahwin, tercetus pula Perang Korea pada tahun 1950. Se-won terpaksa menyertai pasukan tentera dan meninggalkan Mariam sendirian di wilayah Jeolla itu. Di sana, Mariam disenangi ramai, namun rupa dan fizikalnya yang lain daripada masyarakat Korea membuatkan gerak-gerinya sering diperhatikan oleh penduduk tempatan. Se-won akhirnya pulang selepas 3 tahun berkhidmat sebagai tentera. Namun duka terus berdamping dengan Mariam kerana suaminya turut membawa pulang seorang janda anak 3 sebagai isteri baru dan dia terpaksa duduk serumah dengan madunya itu. Keadaan ini membuatkan kehidupan Mariam semakin tertekan. Akhirnya Mariam mengambil keputusan untuk berpisah dengan Se-won dan berhijrah ke Seoul. Dia kemudian bekerja sebagai seorang pembantu rumah sebuah keluarga di sana. Majikannya mempunyai 3 orang anak dan seorang isteri yang sedang tenat. Sebelum meninggal dunia, isteri majikannya berpesan kepada Mariam supaya menjaga sebaik mungkin anak-anaknya. Pada sekitar tahun 1962, Mariam berkahwin sekali lagi dengan majikannya yang dikenali sebagai Ji. Dia selepas itu tinggal bersama suami barunya serta seorang anak tirinya iaitu Ji Yong-yuen. Sepanjang berada di Korea, Mariam sentiasa bekerja keras untuk mengumpul duit dan bercita-cita untuk pulang semula ke Malaysia jika diberikan peluang, tetapi bukan mudah untuk merealisasikannya. Ditambah pula dengan statusnya sebagai imigran tidak sah di Korea, Malaysia turut tidak mengesahkan kewarganegaraannya kerana dia tiada surat beranak atau sebarang rekod dan dokumen penting. Dikatakan Mariam sudah beberapa kali cuba meminta bantuan dengan kedutaan Malaysia di Korea Selatan. Kali terakhir dia pergi ke kedutaan
adalah pada tahun 1987. Tetapi malangnya kedutaan Malaysia tidak melayan permintaan Mariam, malah menyuruhnya pergi ke kedutaan Singapura. Penantian dan kegagalan Mariam kembali ke Malaysia membuatkan wanita ini terkandas di Korea Selatan selama 64 tahun. Selama itu juga dia memegang kad warga asing yang mencatatkan tarikh lahir, tempat tiba di Korea dan pelabuhan terakhir sebelum tiba di Korea. Di dalam kad itu jelas tertulis yang Mariam berasal dari Malaya, iaitu Tanah Melayu, dan pelabuhan terakhirnya adalah pelabuhan Singapura. Setelah hampir 64 tahun terpisah dari tanah air dan anak-anak, akhirnya kisah hidup dan penderitaan Mariam mendapat perhatian dari seorang produser rancangan TV di Korea Selatan. Orang itu adalah Pak Keon Young yang juga merupakan produser rancangan Love in Asia yang disiarkan di channel Korea Broadcasting System KBS. Menurut Keon Young, pada tahun 2007 dia didatangi oleh seorang wanita dari sebuah NGO yang menceritakan kisah Mariam kepadanya. Dia pun berasa sangat terharu dan merasakan Mariam memang patut dibantu, apatah lagi wanita itu sangat rindukan anak-anaknya. Makanya Keon Young cuba menghubungi anak-anak Mariam di Malaysia. Kisah Mariam mula menjadi perhatian di Malaysia apabila akhbar-akhbar di negara ini menyiarkan hasrat Mariam untuk berjumpa dengan anak-anaknya yang sudah berpuluh tahun terpisah. Anak-anak Mariam pada masa itu juga tidak menyangka yang ibu mereka sebenarnya masih lagi hidup. Mereka adalah Ramlah Soni berusia 72 tahun, Jelani berusia 70 tahun dan Jamnah berusia 65 tahun. Anak-anak Mariam selepas itu telah dibawa ke Korea Selatan untuk berjumpa dengan ibu mereka. Tetapi mereka yang pergi ke sana cumalah Ramlah Soni dan Jelani, manakala Jamnah tidak dapat pergi disebabkan masalah kesihatan. Mariam yang datang ke studio KBS ketika itu juga tidak diberitahu tentang kehadiran anak-anaknya ke studio itu. Mereka disatukan kembali dalam suasana penuh menyayat hati yang turut merentap jiwa para penonton yang memenuhi studio berkenaan ketika program khas merakam detik-detik bersejarah itu berlangsung. Wanita kelahiran Plentong, Johor itu kelihatan terkejut dan terketar-ketar kegembiraan apabila melihat Ramlah Soni dan Jelani bergerak ke arahnya. Detik bersejarah itu telah dirakamkan melalui rancangan Love in Asia yang ditonton oleh lebih dari 10 juta rakyat Korea Selatan. Pertemuan itu juga membuatkan ramai dari wartawan dan delegasi Puteri UMNO yang turut sama ke sana menangis teresak-esak melihat pertemuan itu. Mariam ada memberitahu pada sidang akhbar yang diadakan selepas pertemuan itu bahawa dia sudah terlalu tua untuk pulang ke Malaysia dan meminta maaf kepada anak-anaknya kerana meninggalkan mereka. Beberapa bulan selepas peristiwa bersejarah di studio KBS, Mariam akhirnya diberi peluang menjejakkan kaki semula di tanah air kelahirannya yang dulunya Tanah Melayu dan sekarang Malaysia. Setibanya Mariam di rumah anaknya di Kota Tinggi, Johor pada 5 September 2007, Mariam disambut dengan paluan kompang, bunga manggar dan pertunjukan silat. Sebelum itu, Mariam diterbangkan dari Korea Selatan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Seterusnya, dia bermalam di Hotel Marriott Putrajaya sebelum dibawa ke Kota Tinggi, Johor. Dia juga ditemani oleh anak tirinya berserta menantu dan cucu tirinya. Sepanjang perjalanan dari Hotel Marriott Putrajaya ke Kota Tinggi, Mariam enggan melelapkan mata walau sesaat kerana ingin menikmati pemandangan sepanjang perjalanan itu. Majlis menyambut kepulangan Mariam itu juga telah dihadiri lebih 200 orang tetamu. Pelbagai kuih muih dan buah-buahan tempatan dihidangkan untuknya. Mariam juga ada menyampaikan hasrat untuk menziarahi kubur bapanya. Bagaimanapun, kerana terlalu lama tinggal di Korea, Mariam agak sukar untuk berbahasa Melayu. Kembalinya Mariam ke tanah air adalah satu peristiwa yang sangat bermakna dalam lipatan sejarah Malaysia dan Korea. Ini kerana perasaan syukur dimunajatkan kepada Yang Maha Kuasa kerana memberikan wanita ini peluang menjejaki tanah lahirnya dan berjumpa dengan anak-anaknya walaupun setelah 64 tahun berpisah. Walaupun telah kembali ke Malaysia, Mariam mengambil keputusan untuk tidak terus tinggal di Malaysia kerana Mariam sudah lama memohon untuk mendapatkan kerakyatan Korea Selatan. Dilaporkan pada penghujung tahun 2007, Mariam diberikan status kerakyatan oleh Korea Selatan. Mariam kembali semula ke Korea Selatan selepas itu dan terus tinggal di sana. Pada 5 September 2009, kita dikabarkan dengan berita bahawa Mariam telah meninggal dunia di sebuah rumah kebajikan di Korea Selatan.
Bagaimanapun berlaku kontroversi tentang status agama Maryam. Maryam dikatakan pernah berwasiat supaya jenazahnya diuruskan secara Kristian. Jenazah Maryam juga hampir-hampir dibakar kerana wasiat tersebut. Tetapi perkara itu dapat dielakkan apabila pihak Wisma Putra masuk campur dalam hal tersebut. Oleh itu, berlakunya perbincangan antara pejabat kedutaan Malaysia dan pejabat Menteri Luar Korea. Jenazah Maryam akhirnya dihantar pulang ke Malaysia untuk diuruskan mengikut syariat Islam. Pihak Majlis Agama Islam Johor, MAIJ, juga mengesahkan bahawa Maryam masih lagi beragama Islam ketika meninggal dunia. Ini kerana terdapat bukti untuk menguatkan dakwaan tersebut. Akhirnya, jenazah Maryam dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Makam, Kota Tinggi, Johor pada 16 September 2009. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Maryam. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.